وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyah wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyah. Kita tengok kitab yang kita akan mula baca. Baru ni kita baca dah sebaris. Jadi kita ulang balik sebab kita pekat ada kitab belakang dah kan di tangan. InsyaAllah cukup kot kitab. Semua dapat. Ada. Berapa lagi yang tak dapat? Pasal tolong bilang pasal ada berapa orang lagi yang tak dapat. Nanti kita cari InsyaAllah bulan depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillah. Bermula segala puji, segala bagai puji yang empat tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan atas segala hambanya, hamba Tuhan yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berwajib akan mengenal sifat ketuhanannya. Ini dia panggil khutbah kitab. Di awal kitab dia tumpu kepada akidah. Kerana Nabi sebut awaluddin ma'rifatullah. Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Bermula segala puji, segala bagai puji terbagi kepada empat. Allah Ta'ala puji zat dia la ilaha illa ana. Allah Ta'ala puji hamba dia ni'mal abdu innahu awwab. Nabi puji sahabat Nabi, Nabi puji Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Nabi puji Sayyidina Ali kerana dia ilmu banyak. Ini puji hadis bagi hadis. Puji makhluk sesama makhluk, puji kita sesama kita. Puji Nabi kepada sahabat. Allah Ta'ala puji zat dia, Allah Ta'ala puji hamba dia, kita puji sesama kita.
dan kita puji Allah. Ini 4 bagai puji, semuanya kembali kepada Allah. Tertentu bagi Tuhan bila sebut puji mana sebutan yang baik atas jalan nak memulia kepada seseorang. Allah Ta'ala nak memulia kepada hamba dia, dia puji kerana hamba dia baik sungguh. Allah Ta'ala puji zat dia, memang layak dengan sifat kebesaran yang ada pada dia. Kita puji sesama kita pun kerana pada zuhir pandangan mata kita memang dia bagus sungguh. Itu semua dia panggil bagai puji yang 4. Pada hakikatnya kembali semua tu bagi Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang mengurus tadbir kelakuan makhluk ni juga Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik hidayah daripada Allah, baik seseorang pun daripada Allah. Jadi kerana itulah pada hakikatnya semua kembali kepada Allah, Tuhan yang menciptakan alam ini dan Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk ini dan juga kita semua. Yang mewajib ia Allah atas segala hambanya, hamba Allah. Hamba Allah kita semua mewajib akan mengenal sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan Allah. Di mana dalam ayat yang kita baca tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah kamu sekalian hamba-hamba Allah, bahwasanya tidak ada dah Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Bila Allah saja Tuhan yang disembah dengan sebenar, maka adalah pada dia sifat-sifat keistimewaan, sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada di yang lain. Sifat-sifat inilah yang wajib atas kita kena mengenal, kena mengetahui dengan huraian, dengan tafsil satu persatu, supaya kita kenal diri kita siapa sebagai hamba, dan kita kenal juga Tuhan yang kita sembah, yang memiliki segala sifat-sifat kebesaran, sifat kesempurnaan, sifat kasih sayang yang disebut dalam Asmaul Husna, yang 99 nama. Inna lillahi tis'un wa tis'una na'jah man ahsaha dakhalal jannah. Ada bagi Allah 99 nama. Siapa ingat segala nama yang 99 ni, dia boleh masuk syurga. Maknanya Asmaul Husna tu semua sifat-sifat yang elok. Husna mana yang elok, segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Maka yang disebut oleh ulama, yang diperdu atas kita mengetahui dengan jalan tafsil, ada 20 sifat yang lagi akan datang disebut dalam kitab ini. Allah Ta'ala berwajib atas kita, maknanya menjadi satu tanggungjawab, menjadi satu bebanan atas kita. Kita kena tunailah tanggungjawab ni. Seperti mana ibadat sembahyang, jadi kita bertanggungjawab penuh dengan sembahyang yang 5 waktu. Kita sanggup korban masa kita kerana nak beribadat, kerana nak tunai tanggungjawab. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Kita takkan tinggal sama sekali selagi mana umur kita ada, akal kita sempurna.
Sebab kita rasa ini tanggungjawab yang diperdu oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nabi terima sembahyang malam Isra' Mi'raj, malam 27 daripada bulan Rajab. Faradallahu alayya wa ala ummati 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan qum anta wa ummatuka kulla yaumin wa layla. Mulanya 50, kemudian dikurangkan, sekali minta kurang 5. Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj 9 kali dia tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata kepala dia. Sebab tiap-tiap kali minta kurang, Allah Ta'ala kurang 5, Nabi akan berkhitab, bercakap, berkata-kata dan melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali tinggal 5, dikurangkan 45, tinggal 5. Nabi Musa yang sangat loba nak tengok zat Allah Ta'ala tak boleh sampai ke akhir hayat dia. Dia pernah pingsan. Kemudian oleh kerana tak boleh tengok zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak izin untuk lihat zat dia atas dunia ni. Tak apalah, dia kata, walaupun tak boleh tengok zat Allah Ta'ala dengan mata kepala dia, sebab ini hak khususiah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman. Dia manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih dia seorang saja untuk lihat zat dia atas dunia ni. Orang lain tak boleh. Walaupun di akhirat orang beriman akan boleh lihat. Tapi tak apalah, dia kata, walaupun tak boleh, tapi aku nak tengok juga wajah, rupa orang yang boleh tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dunia. Lepas tu dia sekat Nabi Musa sampai langit yang ke-6. Bila Nabi Musa turun, dia sekat Nabi Musa, sebab dia tahu Nabi kita pada malam ni dia akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat yang paling istimewa. Dia sekat Nabi kita bersoal jawab lebih kurang, sebab tujuan utamanya yang pertama kerana dia simpati dengan umat Nabi kita, iaitu kita sendiri. 50 tu berat sangat. Umat dia sehari 2 kali, pagi sekali, petang sekali pun tak mampu. Tu pun ada banyak yang tinggal. Siapakah maknanya simpati? Minta suruh supaya Allah Ta'ala kurang. Yang kedua, kerana dia nak tengok wajah Nabi, muka Nabi sungguh-sungguh. Inilah rupa orang yang dapat tengok zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata kepala, yang duduk idam-idam dulu tapi tak kesampaian, Allah Ta'ala tak tunai hajat dia. Tak apalah, janji boleh tengok muka orang yang boleh tengok zat Allah Ta'ala, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali Nabi turun akan berseri bercahaya muka Nabi kita, sebab munajat dengan Allah, dapat lihat zat Allah. Bila Nabi turun, Nabi naik pula. Jadi untuk kali yang kedua pun macam tu juga, sampai 9 kali. Jadi tak jemu-jemu, tak puas-puas, dia menatap wajah Nabi, muka Nabi yang bersegi-segi. Sebab setiap kali Nabi naik, Nabi akan
tengok pula zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajat dia juga tercapai, terkabul. Sebab walaupun dengan jalan wasithah, dengan jalan perantaraan. Jadi akhir sekali tinggal 5 waktu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, pahala tak kurang. Walaupun kita semayang sehari 5 kali, tak 50 kali, pahala sama dengan 50. Kalau ikut dalam kitab-kitab ulama, 50 waktu daripada maghrib ke isya 10, isya ke subuh 10, subuh ke zuhur 10, 10 asar ke zuhur ke asar 10. Itu cukup 50. Ini pada asar. Tapi dikurang, dipotong, tinggal 5 sahaja. Maknanya satu sembahyang diganda 10 kali 5 sembahyang, 5 kali 10, 50. Maknanya pahala tetap sama dengan asal 50. Ini lebihnya, hebatnya, istimewanya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala perwajib atas kita dengan ayat tadi, sifat yang akan disebut oleh ulama atas jalan tafsir huraian satu persatu. InsyaAllah dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat faham dengan apa yang disebut, yang dihurai oleh ulama. Apabila kita faham, kita kenal tiap-tiap satu sifat yang wajib bagi Allah, serta dengan dalil, menyebabkan timbul rasa kehambaan dalam diri kita, timbul rasa kehinaan dalam diri kita, timbul rasa lekehnya kita berbanding dengan kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi apabila turun surah Isra, pada menyatakan sabitnya berlaku Isra dan Mi'raj kepada Nabi, dalam ayat surah Isra ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Seronoknya Nabi Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang memperjalan dengan hambanya. Maksud hambanya di sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya Nabi apabila Allah Ta'ala sebut dia sebagai hamba Tuhan. Kalau boleh dia nak lompat, nak sampai ke langit. Seronoknya. Sekarang bila sebut hamba, hubungan hamba dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Adapun Rasul, Rasul ni juga gelarannya ada pada Nabi, tapi dia antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia sifat ketuhanan? Maknanya sifat ni tidak ada di yang lain, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah dia panggil Ilahul Haq, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar, kena pada wakil, kena sungguh apabila kita mengabdikan diri kita kepada Dia, kerana Dia ada sifat-sifat ketuhanan yang tidak ada di yang lain. Dan melazim ia Allah
dan melazim ya Allah akan mereka itu takut akan Dia, akan Allah. Jadi apabila kenal, baru ada timbul rasa takut di dalam diri. Ya. Baru ada rasa takut di dalam diri. Hatta ulama sebut, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang paling Allah Taala kasih. Takut dia lebih pada kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerun, haibah. Ni dia panggil apabila dia orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal juga, tapi dengan cara kita mengetahui sifat kebesaran, sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Nabi lebih lagi pada tu, kerana Nabi dapat melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepala, tengok Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan juga Tuhan dia. Dan melazim ya Allah akan mereka itu takut akan Dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala suruh kita tu takut kepada Dia. Jadi rukun khutbah hari Jumaat kena baca ayat tu. Wasiat dengan takwa. Apa makna takut? Mana menjunjung segala titah perintah Allah, suruhan Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu makna takut. Nabi sebut at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk ke dada. Maknanya takwa di sini. Kerana sifat takwa ni dia ada di dalam hati. Dengan sebab ada sifat takwa di dalam hati inilah nyata di anggota zahir. Dengan sebab kita takut pada Allah inilah kita rasa kita ni bertanggungjawab. Kita yang jadi mukallaf. Untuk ilmu kita tak abai, kita mengaji tiap-tiap minggu. Boleh pahala. Kita keluar pada rumah, kita pakai pakaian yang menutup aurat dengan kemas, boleh pahala, tunai perkara wajib. Kemudian masuk waktu semayang, kita semayang. Ni nak puasa pula, azam dah. Puasa bulan Ramadan ni, nak puasa bagi cukup, tak ada halangan apa. Ni azam tu dimenepati sepa buat dah, boleh dah pahala. Ni niyatul mukmin afdalu min amali. Niat orang beriman ni lebih baik pada amalan dia. Sebab niat dia tu dikira pahala dan dapat kebajikan dah. Dan mendiri akan hak rububiyah, dan mendiri akan hak rububiyah. Rububiyah ni Rabb, alhamdulillah Rabbil alamin. Cuma dia tambah ya, tambah ha. Rububiyah, hak ketuhanan, mana dia mendiri akan segala hak-hak tanggungjawab yang bersangkut paut dengan Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi
masabihiz zalam. Bermula rahmat Allah, rahmat kasihan belah yang datang daripada Allah, dan salamnya salam Allah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, kasih sayang dan salam. Salam minta Allah Ta'ala beri selamat atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Maksud Nabi yang sebaik-baik manusia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah ni, maknanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasihan belah kepada Nabi kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selamat kepada Nabi kita. Kerana Nabi pernah sebut dalam satu hadis, rahmat ni besar peranan dia, hebat rahmat ni. Mana kasih sayang Allah ni penting. Kerana Nabi pernah sebut dalam satu hadis, la yadkhulal jannah ahadun bi'amalihi. Tidak boleh masuk syurga seseorang dengan amalan dia. Amalan dia banyak, tapi dengan sebab amal dia ni belum tentu dia boleh masuk syurga. Oleh kerana Nabi sebut macam tu, puak sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah, kami mungkinlah tak boleh masuk syurga dengan amalan kami, sebab amal kami tak banyak, engkau banyak. Kalau gitu bagaimana engkau? Adakah macam tu juga? Kalau ngaji bahasa Arab, ahadun tu makna dia macam tu lah, tak kira siapa lah. Kemudian timbul kemuskilan, takkan Nabi macam tu juga kot? Nabi jawab, wala ana, aku pun sama. Aku juga tak boleh masuk syurga dengan amal aku, walaupun banyak. Lepas tu Nabi-Nabi tak ada syak, tak ada ragu-ragu. Kita yakin semua Nabi-Nabi ahli syurga. Cuma Nabi kita yang nombor satu masuk syurga. Nabi Sulaiman dia akhir sekali dalam Nabi-Nabi, sebab dia Nabi lagi raja. Kemudian Nabi jawab, wala ana, aku juga tak boleh masuk syurga dengan amal aku. Tetapi walakin taghammadanillahu bi rahmatihi wa ridwan, tetapi menselubungi akan aku oleh rahmat Allah dan keridaan Allah. Maknanya masuk syurga semua dengan rahmat Allah dan dengan redha Allah. Tapi rahmat tu dia takkan datang menggolek, begitu juga keredaan dia takkan datang menggolek, melainkan ada sebab musabab. Sebab musabab ni amal soleh, ketaatan kita pada Allah, makrifat kita kepada Allah. Ini dia panggil sebab yang mengundang rahmat daripada Allah. Ini pentingnya rahmat dan ridwan. Bila Allah Ta'ala kasih, walaupun amal kita tak banyak, tetap boleh masuk syurga. Walaupun amal banyak tapi Allah Ta'ala tak kasih, na'udzubillah, takut-takut tak boleh masuk, tak boleh masuk syurga. Jadi Nabi kita ni adalah yang sebaik-baik manusia. Banyaklah sifat-sifat keistimewaan yang ada pada Nabi kita yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna, seafdal makhluk atas itlaq borang semua sekali. Dunia ni
Bila sebut dunia, masuk sekali dengan akhirat. Dunia sekali dengan akhirat, hatta syurga sekalipun, malaikat sekalipun, jin hak baik-baik sekalipun, manusia hak baik-baik sekalipun, lebih Nabi kita lagi. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna. Mana istimewa yang ada pada Nabi kita yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi ini disebut martabat Nabi, martabat insan, martabat malaikat, martabat fauqal malak. Masa Nabi berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, hak ni manusia pun boleh sampai, Nabi pun boleh sampai, tapi cepat. Nabi sampai cepat. Kemudian Nabi naik ke langit. Manusia tak boleh naik ke langit kecuali malaikat ya. Nabi boleh naik dengan tidak ada peralatan-peralatan canggih, macam orang naik angkasa lepas, macam biasa. Dan Nabi boleh sampai di satu tempat yang malaikat Jibril pun tak boleh langkah tempat tu. Sidratul Muntaha. Ni panggil fauqal malak. Tinggi lagi pangkat dia, lebih pada malaikat. Yang kita sebut satu tadi, keistimewaan dapat lihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Dalam Masjidil Aqsa, siapa jadi imam? Belum pada Nabi nak Mi'raj. Nabi-nabi dulu-dulu semua berhimpun, turun nak beramai dengan Nabi, hatta nak bidadari dalam syurga minta izin kepada Allah. Nak turun juga Allah Ta'ala izin. Ada kan selepas pada Nabi paling mayang di Masjid Al-Aqsa, Nabi paling belakang tengok-tengok, ada sekumpulan wanita-wanita yang cantik rupa parah, Nabi pun tak bisa tengok. Tu bidadari daripada syurga turun bersama-sama pada malam tu, nak tengok majlis perhimpunan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak biasa lagi berhimpun macam ni. Jibril pegang tangan Nabi, Nabi duduk depan sekali jadi imam. Kemudian syafaatul uzma di akhir akhirat hanya diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia syafaatul uzma? Pertolongan yang sangat besar. Ketika manusia duduk dalam keadaan cemas, 1000 tahun dah duduk di padang mahsyar, tak boleh nak bergerak, tak tahu nak buat lagu mana, peluh, bersesak, zahmah, peluh sampai kat dada pun ada, kat tekuk pun ada. Kemudian sengah-sengah tu, kita ni tak boleh duduk dah macam ni. Nak minta tolong siapa ni? Kalau tentu kata neraka pun neraka dah, sengah-sengah tu. Pada neraka ni tempat teruk lagi. Neraka ni api yang melingkungi. Jatuh masuk dalam tu tak nampak dah orang. Tapi oleh kerana suasana dengan keadaan yang teruk ni, dia berasa seolah-olah bagi jadi ada satu keputusan, tak sudah duduk macam ni. Kemudian lah ni kita pergi jumpa Nabi Adam. Semua Nabi-Nabi nafsi-nafsi, masing-masing bawa diri lah hari ni. Jadi hari ni tak serupa macam duduk atas dunia dulu dah. Kalau Allah Ta'ala nak mereka, nak marah hari ni, out lah kita kata. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang maksum daripada dosa pun pakat menunduk kepala. Tak berani nak bersuara, tak berani nak buka mulut. Pasal gerun takut kepada sifat kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi kita seorang saja. Nabi kita jawab, ana laha ummati ummati.
Nabi kita jawab, syafaat ni bagi aku, mana aku kan sanggup tolong kamu semua. Kerana Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajjala likulli nabiyyin da'watahum. Bagi tiap-tiap nabi-nabi dan rasul-rasul semua ada bagi mereka itu, ada bagi mereka itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab ni bila dia minta, Allah Ta'ala terus bagi. Nabi mana-mana pun macam tu. Aku pun sama, Nabi kata. Tapi nabi-nabi yang lain sebelum pada aku, semua dah guna dah doa ni pada ketika duduk atas dunia. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum. Bersegera semua nabi-nabi guna doa mustajab yang Allah Ta'ala beri. Kemudian Nabi sendiri, wa ana, aku sendiri, ikhtabatuha, aku simpan taruh doa ni. Aku simpan taruh doa ni, aku tak guna doa ni masa aku duduk di dunia. Walaupun aku diasah oleh umat dengan berbagai-bagai ujian, dengan berbagai-bagai halangan, sampai kepada peringkat nak dibunuh, sampai kepada peringkat kena punggai dengan batu ketika di Taif, berdarah kaki Nabi. Malaikat yang tengok keadaan Nabi tak sanggup nak tengok, geram ya amat, nak cabut bukit di Taif, nak rembas penduduk Taif pada ketika tu. Tapi Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi berdoa lagi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Minta supaya Allah Ta'ala bagi hidayah, kerana mereka itu tak mengetahui, tak kenal sungguh Nabi, Rasul ataupun Nabi akhir zaman, Rasul yang Allah Ta'ala paling kasih. Jadi Nabi kalau dia nak berdoa, boleh berdoa. Hatta malaikat tu bagi tawaran kepada Nabi, tapi Nabi tak izin, Nabi tak mau. Nabi nak berdoa pun boleh, sebab Nabi taruh doa ni. Kenapa Nabi taruh doa ni? Syafa'atan li ummatihi, kerana Nabi ni nak tolong umat dia di hari kiamat. Sebab tu Nabi-Nabi lain nafsi-nafsi masing-masing bawa diri. Kerana doa hak mustajab tu dia dah guna dah masa duduk di dunia. Contohnya macam Nabi Nuh, dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yadillu illa fajiran kafara. Dia minta kepada Allah sebab dia duduk dengan umat 950 tahun. Yang beriman dengan dia lebih kurang 80 orang. Yang lain tak beriman. Kemudian akhir sekali, oleh kerana dia pun disakiti oleh umat, dia berasa tak tahan, dia berdoa kepada Allah, minta supaya jangan tinggal walaupun seorang hak yang tak beriman. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau tinggal juga, innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yaidu illa fajiran kafara.
maknanya dia takkan bertambah, melainkan kalau bertambah pun jadi kafir. Takat 80 orang ni saja hak beriman, takkan tambah dah. Bayangkan tengok 950 tahun. Akhir sekali taufan yang besar, banjir kan, kita panggil taufan lah, boh, tenggelam dunia. Setinggi-tinggi pohon kayu yang duduk atas bukit juga tenggelam, tak nampak apa satu. Orang yang duduk atas bahtera dia tu saja yang selamat, yang lain semua mati. Hatta nak dia sendiri yang tak mau naik bahtera sekali dengan dia juga mati. Dia panggil anak dia ketika nak dia pergi naik atas bukit, ya bunayya yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anak dia jawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia kata dia nak pergi duduk atas bukit, puncak bukit, air tak akan sampai, dia kata. Tapi akhir sekali bukit tu juga tenggelam, jadi mati semua. Tinggal duduk dalam bahtera sekali dengan dia, yang lain semua mati. Ni pasal dia guna doa hak mustajab, Allah Ta'ala terima doa dia, habis semua. Tapi Nabi doa tu Nabi tak guna, Nabi simpan taruh, pasal dia nak tolong kita di hari kiamat. Kemudian Nabi sebut fahiyana ilatun likulli man amana bihi. Pertolongan Nabi ni akan sampai tak kira siapa, bagi siapa yang beriman dengan dia sahaja. Mana mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, syafaat Nabi akan sampai. Maknanya tuahlah, bertuahlah bila Nabi boleh tolong kau, boleh masuk syurga lah. Maknanya boleh masuk syurga. Hak duduklah neraka dah, Nabi boleh ambil. Waktu baik minta pada Allah Ta'ala, suruh malaikat buat keluar. Hak nak kena masuk neraka ni, tentu dah kena masuk neraka, kejahatan banyak, dosa banyak. Nabi minta pada Allah Ta'ala supaya dibebaskan, tak kena masuk. Ni syafaat pertolongan yang ada kepada Nabi, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sendiri pernah sebut dalam hadis Qudsi, hebatnya, besarnya Nabi. Sebelum pada Nabi kita ada lagi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Jika tidak sabit engkau hai Muhammad, aku tidak jadikan sekalian makhluk ni, sekalian alam ni. Jadi sabit dengan kau lah aku jadikan sekalian yang ada ni. Tu Adam pun nak heran. Dia tengok nama Nabi kita dalam syurga, masa tu manusia tak ada lagi. Ada dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Dia tanya Tuhan, ya Rabbi, siapa ni Muhammad? Jawab Allah Ta'ala, itulah keturunan kau wahai Adam, sebab kita ni kullukum min Adam. Anak cucu kau yang akan jadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Nama dia pun tak ada, seolah macam tu. Timbul nama Nabi kita ya dalam syurga. Nabi tak ada lagi, tak ada lagi. Jadi nama Nabi kita ni harum di alam sebelah atas. Belum pada ada lagi makhluk, belum pada ada lagi manusia atas muka bumi. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi minta juga Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi selamat atas keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, dan segala sahabat mereka itu. Sahabat Nabi, beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ashabika nujum bi'aihi muqtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni, kata Nabi, seperti bintang. Kamu ikutlah yang mana-mana pun, kamu akan dapat petunjuk.
Sahabat Nabi ramai, ada 124,000. Tapi hak yang paling hebat, hak yang Nabi bagi berita gembira dengan ahli syurga. Nabi sebut seorang-seorang. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin Abdullah fil jannah, Abdullah bin Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ada 10 orang Nabi sebut. Ini orang yang dipanggil al-mubasyirin bil jannah, orang yang dikhabar, diberi berita gembira dengan ahli surga. Nabi sebut seorang-seorang. Kemudian ikut kelebihan, tengok siapa jadi khalifah dulu, dialah lebih. Mana Sayyidina Waqalah nombor 1, Umar yang kedua, Utsman yang ketiga, Ali yang keempat. Kemudian hak ikut sampai ke 10. Kemudian ahli Badar 313 orang. Kemudian ahli Hud 700 orang. Kemudian Bai'atul Ridwan yang angkat perjanjian dengan Nabi ketika sangkut di Hudaibiyah, tak dibenar masuk ke Mekah untuk tawaf. Dia panggil dihasar, mana disekat di situ, buat perjanjian. Tahun tu memang tak boleh buat umrah. Hingga Nabi pun dan sahabat-sahabat pun kena tahlul di situ. Di Hudaibiyah ada 1,500 orang. Kemudian yang baki lagi, kira siapa hijrah dulu. Semua Nabi kata, ashabi kulluhum udulun. Sahabat aku ni semua mereka itu bersifat dengan adil belaka. Kita baca sejarah sahabat perang dengan sahabat kan berlaku kan peperangan Jamal. Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, isteri Rasulullah, isteri kesayangan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah juga sahabat Nabi. Maka pendirian kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena tawakuf. Maksud tawakuf ni tak duk senyap, tak duk sengap, tak usah kata kok mana-mana. Sebab Nabi kata iyyakum wasyajara baina ashabi. Nabi bagi tahu dah, hati-hati kamu perselisihan antara sahabat-sahabatku. Kerana fa inna ahadakum yunfiqu zahaban. Fa inna ahadakum, jika seorang daripada kamu yunfiqu zahaban misla uhudin ma balagha muddu ahadihim aw nusaybihi. Kenapa? Jika sekiranya kamu ada emas sebesar bukit, kamu infak belanja pada jalan kebajikan, banyaklah pahala dapat. Tak sama dengan sahabat-sahabatku yang ada emas hanya sekadar secupak ataupun setengah cupak. Maknanya kita tak boleh petikai. Ini Nabi dah bagi tahu, Nabi pun tahu. Maknanya antara sahabat akan berlaku perselisihan. Jadi balik kita, wa awilin nasyajural ladzi gharat in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Maknanya kita kena tak boleh menyalah sebelah pihak, membenar sebelah pihak. Sebab Nabi kata sahabat dia tu semua adil. Dengan dalil dalam peperangan Siffin, sahabat mati hampir 45,000 orang. Tapi semua ahli syurga. Balik ni pun masuk syurga, balik ni pun masuk syurga. Baik tu kita tak boleh masuk campur. Maknanya berlaku dengan ijtihad, tak boleh menyalah mana-mana pihak. Dua-dua tu atas jalanan yang betul. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata Sayyidina Ali betul, Sayyidina Muayyah salah, tak asuk pada Sayyidina Ali, mungkin dia akan jadi Syiah. Tak asuk pada Sayyidina Muawiyah, mungkin dia akan jadi Khawarij. Dua-dua firqah ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita kena ingat jadi garis panduan ni telah diletak oleh ulama-ulama. Jadi kita ikut garis panduan tu saja. Mudah-mudahan kita ni
berada di landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ba'du, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita baca pekah sikit lah. Kitab di muka surat 8, Kitabus Shalah. Baru ni makna sembahyang aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kita dah lalu dah sepintas lalu, kita sambung kitab kita. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Baris yang ketiga lah, baris yang ketiga. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Bila sebut syarat terbahagi kepada 2. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Dan dua-dua syarat ni dia akan sebut di sini. Bila syarat wajib, tak cukup syarat tak wajib. Maka syarat wajib ni ada apa? Yang pertama kita kena ingat syarat lain, rukun lain. Jadi dua-dua perkara ni wajib atas kita kena mengetahui, supaya kita dapat beza yang mana syarat, yang mana rukun. Syarat ni dia perkara yang di luar daripada sembahyang. Tapi kalau tak ada dia, sembahyang kita tak sah. Dia bukan diri sembahyang. Adapun rukun ni ialah diri sembahyang. Kalau tak ada dia, tak sah sembahyang. Syarat ni bukan diri sembahyang. Kalau tak ada dia, sembahyang juga tak sah. Itu makna syarat. Syarat ni dia sebelum daripada takbir. Kalau takbir tu dah masuk kira rukun dah. Syarat ni dia dulu pada takbir. Maknanya syarat ni kita kena bereskan dulu sebelum daripada kita nak sembahyang. Mana dia di antaranya? Dia sebelum pada kita nak mayang, kita pakai pakaian yang menutup aurat. Tu syarat lah tu. Kena tutup aurat tu salah satu pada syarat sah sembahyang. Kemudian kita kena tahu arah kiblat ke mana. Tu syarat juga. Kemudian kena ambil wuduk dulu. Tu juga syarat. Wuduk ke, hadap kiblat ke, tutup aurat ke, bukan duk sembahyang lagi. Tapi hak ni kalau tak ada, tak jadi sembahyang. Kiblat kau ni, sembahyang hadap kau ni. Rukun cukup 13, tutup aurat semua cukup. Tapi kiblat kau ni, hadap kau ni, tak sah. Tak jadi apa sembahyang tu. Tu. Walaupun cukup rukun 13, tu takat rukun, syarat pun kena sempurna kak. Kemudian lagi pakaian kita, tempat sembahyang kita, tubuh badan kita mesti suci daripada najis yang tak dimaaf. Mesti cuci tubuh badan kita daripada 2 hadas. Ni syarat. Kemudian hak yang agak tersembunyi sikit, mengetahui kaifiat sembahyang. Ni juga syarat. Maksudnya mengetahui kaifiat sembahyang. Dalam sembahyang ni ada beberapa perkara yang mesti kita kena buat, tak boleh tinggal. Itu kita kena tahu. Sebelum nak sembahyang ada beberapa perkara yang mesti kita kena buat. Kalau kita tak buat, sembahyang kita tak jadi. Itu syarat. Ni. Itu perbezaan antara syarat dengan rukun. Dan syarat ni pula dia mesti berkekalan sehingga selesai salam.
Tengok kita hadap kiblat kan. Daripada mula takbir sampai bagi salam baru boleh paling dada. Wuduk kita masa kita nak takbir tu sampai bagi salam kena jaga. Tu begitu juga dengan syarat-syarat yang lain. Maknanya berkekalan daripada mula takbir sampai bagi salam. Itu makna syarat. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Bila syarat wajib, kalau tak cukup syarat, tak wajib Bila cukup syarat ni, baru wajib. Bila wajib, tunai boleh pahala, tinggal berdosa. Pertamanya Islam. Maknanya, kalau tak Islam, tak wajib sembahyang. Orang kafir tak wajib sembahyang, tapi dia dituntut atas dia suruh masuk Islam. Dengan sebab ada Islam tu baru wajib dia sembahyang. Maknanya tak wajib atas pemerintah Islam paksa dia suruh dia sembahyang, sebab dia bukan Islam. Kita orang Islam, pemerintah boleh paksa kita suruh sembahyang. Itu tanggungjawab yang sangkut paut dengan dia lah. Adapun kita, tanggungjawab yang sangkut paut dengan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Rakyat kita banyak mana? Tu lah sangkut paut dengan kita. Rakyat kita banyak mana? Kita ketua keluarga, anak kita 2 orang hak akil balik dah. Tu tanggungjawab kita. Isteri kita, anak-anak kita hak dah akil balik dah. Tu tanggungjawab kita. Keduanya akil. Akil ni berakal, lawannya gila. Ketiganya balik. Balik ni lawan kanak-kanak. Jadi bila ada akil, bila ada balik, ni dia panggil mukallaf. Mukallaf ni bila sebut mukallaf, mereka yang diberatkan hukum syarak atas dia, wajib dia kena sembahyang kerana dia dah cukup umur, akal dia sempurna. Kanak-kanak juga tak wajib, orang gila juga tak wajib. Walaupun kanak-kanak tak wajib, tapi wajib atas ibu bapa. Seperti mana Nabi sebut, umur 7 tahun kena suruh dah sembahyang. Muru auladakum bisalah iza balagha sab'a sinin. Cukup 7 tahun masuk darjah 1, wajib atas kamu kena suruh sembahyang. Kemudian Nabi kata sampai 10 tahun tak sembahyang juga, wadribuhunna. Boleh dah nak pukul dia. Apabila umur dia 10 tahun, pukul dia panggil sebagai pukul kerana mengajar adab, supaya dia tu takut dengan perintah yang datang daripada kita, yang datang juga perintah tu daripada Allah. Pukul sekadar mengajar adab, bukan pukul kerana nak bagi puas nafsu kita. Tak boleh macam tu. Kalau pukul juga tak jadi apa juga, syarak pun tak benar. Kita pukul teruk sampai pecah putih, contoh, tak boleh lah. Pukul sekadar mengajar adab, supaya dia reti, dia faham tanggungjawab. Tu saja. Dera-dera sama sekali tak boleh lah. Jadi hak Islam ni cantik, menarik, elok, jengok kan. Cuma balik kita je lah, balik kita. Cara pengurusan kita, cara susun atur kita. Sebab dalam agama kita ada belakang garis panduan yang diletak oleh syarak untuk kebahagiaan kita. Keempatnya, suci daripada haid dan nifas. Ini bagi orang perempuan. Nabi sebut hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Ini suatu perkara yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala di atas anak-anak perempuan bagi tu Adam. Mana anak cucu Adam, anak perempuan, ni memang dia tak dapat tidaklah. Dua perkara ni, haid dan nifas. Kecuali anak Rasulullah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Dia tak ada haid. Siti Fatimah tak ada. Dia semayang dia cukup 30 hari sebulan. Ni istimewa dia.
Dia kalau kira dia panggil pudlan nisa. Perempuan-perempuan yang lebih sekali dunia ni, kira dunia. Perempuan-perempuan yang lebih sekali dalam dunia ni, hatta dia dengan mak dia sekali lebih dia lagi. Mak dia Siti Khadijah ni hebat lah kan. Hebat sungguh lah. Kira Allah Ta'ala kirim salam lah, diberi waktu salam, kirim salam kat Siti Khadijah. Hatta Siti Khadijah sebelum pada dia wafat, Nabi bagi tahu kat dia, esok ni bila mu sampai di sana, kirim salam lah kepada Maria dengan Asiah. Sebab Maria ni mak Nabi Isa, Asiah ni binti Mazahim ni isteri Firaun lah, tapi yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saja isteri, tapi hubungan tak macam suami isteri sebab Allah Taala jaga. Kemudian sebab dia akan jadi isteri Rasulullah dalam syurga. Suruh kirim salam pada dua orang ni. Siti Khadijah tanya, adakah engkau pernah kahwin dengan dua orang ni? Pasal nak kirim salam orang lelaki, kirim salam kat orang perempuan ni kan? Kalau mak dia, adik-beradik dia, kak dia, tak apalah ni. Ajnabi tentu dah ajnabi. Nabi kata Allah Ta'ala dah beritahu pada aku, maknanya ni akan jadi isteriku dalam syurga esok. Termasuk engkau seorang. Tapi bila engkau sampai sana, maknanya bila sampai sana engkau boleh masuk syurga. Akan jumpalah dengan dua orang perempuan ni. Jumpa sama-sama madu lah kita kata. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi tak apa, dalam syurga tak ada masalah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tak ada sifat iri hati, cemburu dalam syurga, tak ada. Tuan cabut habis. Esok ni duduk tak ada masalah, sebab dalam syurga ni tempat aman, tempat seronok, tempat tenang. Tak ada nak jadi kacau-kacau, tak ada. Kemudian selepas pada tu, dalam senarai-narai perempuan-perempuan yang lebih-lebih, kalau kita mengaji Nabi ni, Nabi kita nombor satu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ulul azmi kan. Kalau isteri-isteri, maknanya perempuan-perempuan yang lebih, nombor satu sekali mak Nabi Isa, Siti Maryam. Nombor dua, Siti Fatimah, anak Rasulullah. Nombor tiga, Siti Khadijah, mak dia. Nombor empat ni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni perempuan-perempuan dunia yang hebat lah. Jadi semayang dia cukup, jadi nipah dia tak banyak. Ketika saling pada Hasan Husain pun sikit lah. Kita ngaji kitab fiqh, sebanyak-banyak nipas 60 hari 60 malam, 2 bulan. Segolik-golik 40 hari. Sekurang-kurang satu lahzah. Satu lahzah ni kinayah daripada masa yang sedikit, kata setengah seperludah. Seperludah ni kita ludah sekali, terbit, takat tu ya masa dia berapa minit. 1 saat pun kadang tak sampai. Ni sebah dengan hak kata satu lahzah tu dia. Jadi tak ada, lepas vaselin terbit darah sikit je, lepas tu bersih. Bila bersih nak buat lagu mana? Dia tak sempat haid sekurang-kurang sehari semalam. Segolik-golik 15 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ini kebiasaan. Sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam. Dia tak boleh lebih pada 15 hari. Kalau lebih pada 15 hari, dia panggil istihadah dah. Adapun nipah, satu lahzah. Maknanya, lepas pada salin, tu baik darah sikit ya, setitik lah kita kata. Lepas tu dia kena mandi ya. Mandi. Engkau dah. Tak ada apa. Makna kata seolah-olah bagi dia ke mayang tak tinggal langsung, tak ada qada mayang dia kan. Seolah-olah kata macam tu. Kita kadang-kadang ada juga tempat nak kena qada, tempat nak kena qada, masalah semayang tak boleh dijamak tu. Kadang-kadang kita habis masa tu, kita habis masa tu, akhir asar, zuhur juga kena qada. Asar tak ada mayang, mandi-mandi masuk maghrib. Asar kena qada, zuhur juga kena qada. 2 waktu. Kalau habis di waktu asar lah. Kalau habis waktu zuhur, subuh tak kena qada. Jika semayang yang boleh himpun,
kalau musafir. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tu. Kelimanya, masuk waktu. Nak semayang kena pastikan waktu tu masuk dah, baru boleh semayang. Kita nak buka puasa, waktu maghrib kena nyata kepada kita matahari dah jatuh dah, sekalian bulatan matahari dah tak nampak dah pada pandangan mata, sikit pun tak nampak. Itu yakin kata masuk waktu, baru boleh buka puasa, baru boleh bang. Kalau maghrib. Maka waktu-waktu lain pun macam tu juga. Kita tengok jam, kita tengok kalender, tengok takwim. Itu atas jalan zon dia panggil, kuat sangka. Atas jalan yakin, tengok matahari. Maknanya kadang-kadang jadi juga balik kita ni, tekah berasa macam sayuk dah. Kita tidur tengah hari, bangkit-bangkit tu, pergi ambil semayang. Lepas tu pakai pakaian tutup aurat, kira nak tergebir lah. Nanti dulu tengok jam tu. Ataupun kita dah dengar dah orang bang, tengok jam waktu dah masuk dah, baru boleh tergebir. Jangan terus buat macam tu. Sebab tak ada dalam hati kita ni kuat sengkau kata waktu tu masuk. Kalau kita buat macam tu, kena juga dalam waktu secara kebetulan, itu tak mau. Tak jadi, tak aci. Mana kena tengok jam dulu, ataupun tanya, ataupun bunyi orang bang, baru kita boleh takbir. Makna balik kita tu kuat sangka waktu dah masuk dah. Pasal apa? Kadang-kadang ada juga setengah orang sembahyang subuh pukul 5. Tu. Macam tu. Dia selalunya tidur terang ni mangkit subuh masuk dah. Tapi oleh kerana dia duk biasa macam tu lama dah. Hari yang nak jadi tu, hari nak jadi. Pukul 5 pergi balik ayam ambil sembahyang bawa semua, sembahyang subuh. Kan? Sudah mayang, sudah wirid, siap nak pergi kerja. Baru orang bang subuh. Tu lagu mana subuh dia tu. Kena mayang lain, pasal sembahyang tak masuk waktu. Tu rupa masalah kalau kita tak pastikan dulu sebelum pada kita takbir waktu dah masuk. Tu rupa masalah dia macam tu. Bermula syarat sahnya itu. Jam kita dah cukup dah noh. Pukul 11 dah. Jadi kita berhenti sekat dulu. Sekat tu dulu insya-Allah. Kalau dipanjangkan umur, kita sambung bulan depan pula. Bulan puasa kuliah jalan juga. Jalan insya-Allah. Boleh ikut dah. Boleh, insya-Allah boleh. Kita baca lambat-lambat. Insya-Allah. Habis kita ni, kita semua boleh baca jawi insya-Allah. Azam kita macam tu. Habis kita ni insya-Allah kita boleh baca jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Akhrijna ya Allah min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Barik lana fihi ya Allah, barik lana fi ya Rahman. Allahumma anzilir rahmah wal barakah alaina wa ala hadzal makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal makri wal istidraj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.